Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ilmihi fid dharain. Amin. Setelah kita selesai membaca i'tiqad Ibnu Taimiyah, kemudian kita baca i'tiqad Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun aliran Wahabi. Kemudian saya rasa kita juga telah baca kaum Syiah. Syiah tak baca lagi? Aliran Syiah tak baca lagi ya? Tak apalah, kita baca sedikit i'tiqad kaum Ahli Sunnah wal Jamaah secara ringkas yang ada dalam ni tuan-tuan ya. Pada kuliah yang lepas kita membincangkan tentang qidam dan juga tentang baqa. Ini sifat 20 lah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith ila akhirih. Orang sekarang banyak tak mau mengaji sifat 20 ni. Mengaji tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu bukan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah tauhid sifat 20. Yang inilah qidam dan juga baqa. Kemudian kita masuk bab yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafah, Tuhan bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya Tuhan berlainan dengan sekalian makhluk. Mustahil ia serupa dengan makhluknya. Kalau Tuhan serupa dengan makhluk, maka ia bukan Tuhan lagi. Kerana itu mustahil, tidak mungkin ia serupa. Tuhan besar, Tuhan agung. Dengan segala kebesaran, ketinggian dan keagungannya, tidak ada suatu jua pun di antara makhluk yang menyerupainya di dalam kebesaran dan ketinggian dan keagungannya itu. Ini sifat Tuhan mukhalafah. Allah Subhanahu wa taala bersalah-salahan dengan segala yang baharu. Tak boleh disamalah. Jangan Tuhan tu kita anggap berjisim. Ada jisim, ada apa? Ada bentuk. Dan juga itu Tuhan tidak mempunyai jihah, tidak mempunyai arah, tidak ada kanan, tidak ada kiri dan tidak ada belakang, depan, atas, bawah. Dan juga Tuhan itu dia tidak ada miqdar. Miqdar itu apa dia? Kadar. Dan besarnya 10 kaki, 20 kaki misalnya. Ataupun beratnya kadar 1000 pound misalnya. Atau kita katakan Tuhan itu sebesar arash. Tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Itu kita kata kadar. Kadar itu tak ada pada Tuhan. Jangan kita kadarkan Tuhan. Dan jangan kita merupakan Tuhan. Visualkan Tuhan. Dan jangan kita kata Tuhan itu ada arah. Arahnya di atas. Daripada atas dia turun ke bawah. No. Kerana apa tuan-tuan? Kerana semua ini adalah kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan besar dan kecil. Allah yang menjadikan atas, bawah,
kanan, kiri, depan dan belakang. Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan makhluk berjisim. Ada besar, ada kecil, ada kurus, ada gemuk, ada ringan, ada berat, ada tinggi, ada rendah. Ini semua kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhubung tentang masalah besar, jangan pula kita gambarkan Tuhan itu besar, ada apa? Dia punya ukuran. Besar yang masukkan di sini, besar dia punya martabah. Kita kata tuan besar. Orang dia kecil je. Mana tuan besar? Tuan besar. Ini tuan besar. Kecil rupanya orangnya. Jadi besar di situ, adakah besar dia punya jisim? No. Besar dia punya apa kita kata? Dia punya kedudukan lah. Kedudukan. Artinya dalam company, dia orang nombor satu, orang panggil tuan besar. Ataupun puan besar misalnya. Bukan maknanya dia besar. Tengok orang dia kurus keding. Apa lagi kita kata? Tuan besar. Misalnya kita kata ini tuan kecil misalnya. Tuan kecil. Tengok badannya besar. Rupanya tuan kecil itu maksudnya di antara tuan-tuan yang ada dekat dalam rumah tu, dia yang paling bawah sekali lah. Kita panggil dia tuan kecil. Bukan maknanya jasad tu kecil. No. Dia punya martabat dia. Martabat tu kecil. Jadi bila kita katakan Allah itu besar ataupun maha besar, bukan maknanya besar itu hajm. Hajm bahasa Arab, dalam bahasa Melayu tu kita kata hajm. Dia punya apa? Dia punya apa kita kata? Bentuk dia. Bukan maknanya besar tu Tuhan tu besar begitu. No. Kita katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar tu bukan maknanya Tuhan tu besar. Itu kena fahamkan macam mana budak-budak tu kadang. Dia tak boleh faham benda ni. Dia ingat bila Tuhan besar, maknanya Tuhan tu besar di segi hajm. Hajm tu maksudnya di segi ukuran. Dia punya measurement dia. Tuhan tu besar. No. Besar itu di sudut dia punya martabah. Ini Tuhan tu maha besar. Maksudnya dia punya martabah besar lah. Kedudukan Tuhan tu besar. Jadi begitu juga Tuhan maha tinggi misalnya. Apa maknanya Tuhan tu tinggi? No. Ya betul lah, duduk di Sidratil Muntaha memanglah tinggi. No. Tuhan itu tak bertempat. Tuhan tu tak bertempat. Bukan duduknya di Sidratil Muntaha ataupun duduknya di Arash. Jadi yang masukkan dengan maha tinggi Al-Ali, yang maha tinggi itu maknanya martabah Tuhan. Kedudukan Tuhan itu maha tinggi. Kita kata mahkamah tinggi. Adakah mahkamah itu tinggi berbenar? Mahkamah rendah. Rendah duduk dalam gaung. Tak. Boleh faham tak? Jadi mahkamah tinggi itu bukan maknanya mahkamah itu duduk di atas gunung atau di atas bukit. Tak. Dia punya kedudukan mahkamah itu tinggi. Artinya kes-kes yang berat bawa ke mahkamah tinggi. Kes-kes yang sedang-sedang pergi ke mahkamah rendah. Jadi jangan bila kata Tuhan maha tinggi. Oh, tinggi ni. Yalah tu atas arash. I'tiqad yang seumpama itu boleh membawa kepada syirik. Kerana kita dianggap sudah menyamakan Tuhan dengan makhluk.
Dan sifat Tuhan itu sebenarnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalah-salahan dengan segala yang baru. Atas, bawah, kanan, tinggi, besar. Itu semua sifat-sifat yang baru. Kalau kita sifatkan Tuhan dengan maha besar, maha tinggi, bukan besar dan tinggi yang zahir. Bukan kita katakan Tuhan itu besar di segi hajm, yakni dia punya ukuran. No. Jadi ini yang dikatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah bersalah-salahan dengan segala yang baru. Jangan disamakan sama sekali Tuhan dengan sesuatu yang baru. Barang siapa yang mengatakan bahawa Tuhan duduk serupa duduk kita di atas kerusi, atau turun serupa turun kita dari tangga, atau mempunyai muka serupa muka kita, atau mempunyai kaki serupa kaki kita, maka orang itu menentang ayat ini dan ia menurunkan darjat Tuhan. Ini daripada penjelasan ayat yang ada di atas. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada yang menyerupainya sesuatu juga, dan ia mendengar lagi maha melihat. Jadi oleh kerana Tuhan dah beritahu begitu, maka kita kena jagalah hati kita, jangan termakan dengan bisikan syaitan. Kerana syaitan dia bisik-bisik dalam hati, Tuhan maha besar, besar ni Tuhan. Ataupun Tuhan maha tinggi, tentulah duduk jauh tinggi di atas. Tuhan bisik syaitan bisik dalam hati kita, menggambarkan begitu rupa. Ini gambaran-gambaran yang salah, tuan-tuan, gambaran yang boleh membawa kepada kufur dan juga membawa kepada syirik. Ini ayat Asy-Syura, ayat yang ke-11, disebut dalam ilmu tafsir sebagai ayat muhkamat. Ayat muhkamat ataupun ayat yang muhkam. Ayat muhkamat itu apa? Ayat muhkamat itu ayat yang terang dan jelas. Ayat yang terang dan jelas. Dan ini dijadikan sebagai hukum. Jadi apa dia kesimpulannya? Kita tak boleh samakan Tuhan dengan sesuatu yang ada, yang berupa makhluk atau kejadian Allah SWT, tak boleh diserupakan. Adapun ayat-ayat yang bertentangan dengan ayat ini, contohnya ayat yang bersifat mutasyabihat. Kita katalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita kata. Ini ayat mutasyabihat. Mungkin bagi orang yang mengertikan secara zahir, secara literal, dia kata Tuhan duduk di atas arasy. Kalau diartikan secara zahir ataupun secara literal begini rupa, dia kontra dengan ayat muhkamat tadi. Kontradik. Ayat muhkamat kata Tuhan tak sama dengan makhluk, tak sama dengan sesuatu. Ayat mutasyabihat kata Tuhan duduk bersela di atas arasy. So dia kontra. Mana nak pakai? Kena pakai yang muhkamat. Yang ni tak boleh pakai. Kerana masalah akidah dia berpegang dan berpaut kepada dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i itu daripada ayat-ayat muhkamat, yakni ayat yang jelas. Dan dalam masalah dalil, dia dalam masalah akidah, dia tidak berdalilkan kepada ayat-ayat yang bersifat dhanni, yang kita tak tahu apa makna sebenar-benarnya. Dikatakan Tuhan bersela di atas arasy. Ini ayat muhkamat kata Tuhan tak sama. Awasal di sini dikata bersela. Nampak tak dia punya kontra?
So di segi kaedah, ayat-ayat mutasyabihat yang kontra dengan ayat-ayat muhkamat, maka ayat mutasyabihat kena ketepikan. Yang pertama, serahkan pengertian ayat itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang lebih tahu. Kita jangan bising-bising. Kita jangan sibuk-sibuk. Ataupun kita jangan jadi pak sibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tak payah sibuk-sibuk. Ada ayat mutasyabihat seperti yang saya sebut tadi, Tuhan bersela di atas arasy, kita kata. Ini ayat mutasyabihat. Yang kalau kita ertikan secara zahir ataupun secara literal, dia kontradik. Awak belajar di universiti? Anak Awak belajar di universiti? Belajar di mana? UiTM. Awak ada cerita-cerita ni? Dekat UiTM ada belajar-belajar benda-benda macam ni? Tak, I mean waktu di UiTM. Tak ada mengaji tauhid ke apa ke? Oh, awak kena belajar tauhid. Bahaya. Sebab apa? Kalau kita kosong, setan boleh masuk. Betul tak? Macam gelas yang kosong. Apa pun boleh masuk kan? Air mineral, putih lah dia. Kalau masuk air oren, kuning lah dia. Betul? So, kena ada background yang kukuh tentang akidah. Sebelum ada benda-benda yang tidak baik masuk. Apa dia? Terutama yang berkaitan akidah. You kena ada basic yang kukuh, yang kuat. So ni, ya. Saya ni awak letak begini saya terjegat lah. terjegat. Saya nak bangun tak boleh. Tasyabihat Ar-Rahman ala al-'arsy istawa. Ini dua-dua ayat Quran. Sini kata Tuhan tak serupa. Di sini kata Tuhan bersila. Kontra kan? Kontra tak kontra? Di sini kata Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan segala sesuatu. Berarti tidak ada sesuatu yang sama dengan Tuhan. Daripada sebesar-besar sampai sehalus-halus. Tak ada apa satu yang serupa dengan Tuhan. Mari di sini kata Tuhan bersela. Bersela sudah serupa seperti manusia. Bersela sudah makna seperti manusia. Jadi manusia bersela. Perbuatan bersela tu, kalau kita kata Tuhan bersela, samalah juga dengan Muhammad bersela ataupun Ali bersela. So ini kontra. So dalam hal ini ayat mutasyabihat ni, yang ni bila dia kontra, yang ni nak pakai. Yang ini tak boleh pakai. Kerana makna yang literal kontra dengan saya. Bila makna yang literal kontra dengan yang di sana, maknanya di sini ada makna yang lain. Itu dia. Di sini ada makna yang lain.
Kerana pada hakikatnya ayat Quran tak ada yang kontra. Cuma kita yang tak faham. Nampak pada zahirnya seperti kontra. Boleh faham tak boleh faham? Macam mana kita nak bawa mari contoh supaya pada zahir nampak kontra, tapi hakikatnya tidak. Apa contoh yang boleh kita kata begitu? Contohlah, apa misalan yang nampak pada zahir kontra, tapi hakikatnya tidak kontra. Macam contohlah kita kata Muhammadun, Muhammadun ada tanwin kan? Kalau kita buat begini, Muhammadun, nampak lain kan tulisannya? Lain tak lain? Sini nun tanwin, yang sini ada nun, kita kata lain, tapi hakikatnya sama. Sebenarnya tanwin ini adalah ganti daripada nun yang mati. Nampak zahirnya berlain, tapi hakikatnya sama. Jadi ini kita lihat pada zahirnya bertentangan. Bukan bermakna bila kita lihat pada zahirnya bertentangan, maka kita kata, oh ini ayat ni tak betul ni. Tak betul. Cuma kita yang tak faham. Bila yang zahir tak boleh pakai, artinya dia ada makna kedua yang kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Ulama lah. Ulama lah tahu. Contohlah kita bawa seperti kita kata setan menari-nari di rumah semalam. Apa salah buat parti lewat-lewat sampai ke malam. Contoh. Kita tengok, actually memang macam seakan tak masuk akal. Kita kata parti, tapi ada setan menari-nari. Dia kontradik. Jadi kalau gitu yang menari-nari itu siapa? Betul ke setan menari-nari? Jadi literal yang zahir itu sebenarnya tak boleh pakai. Sebab kalau kita pakai, kita akan kata ayat ni tak betul. Bertentangan dengan ghalib ataupun kebiasaan di rumah mana ada setan menari. Boleh nampak? Jadi kalau gitu setan tu adakah setan? Atau manusia yang berupa perangai macam setan? Artinya ada makna yang kedua. Begitulah juga di sini. Bila katakan Tuhan bersela, dan kontra dengan sana yang mengatakan Tuhan tak serupa, menunjukkan yang di sini ada makna yang lain. Ada makna yang lain dan bukan yang zahir. Jadi kalau gitu Tuhan itu apa? Kalau kita kata bersela sudah sama dengan makhluk. Jadi kalau gitu bukan bersela. Maka ulama kata sebenar-benarnya bukan maknanya bersela. Bersela itu hanya sekadar lambang untuk beritahu maksudnya Tuhan memerintah arasy. Kalau kita kata raja bersemayam di singgasana, adakah dia duduk aja di situ? Sebenarnya dia kata raja telah bersemayam, maksudnya raja telah mula agaknya ditabalkan. Dan ditabalkan, maka dia memerintah negeri. Maka itu dikatakan raja telah bersemayam. Bukan maknanya bukan maknanya raja bersemayam dia duduk di situ. No. Boleh tangkap tak boleh tangkap. Ni kita dah 50-an, 60-an ni kadang-kadang lambat. Dia nak tangkap lambat. Ialah kereta dah umur dah 10 tahun dengan kereta yang baru keluar, totally different kan. Kereta umur 10 tahun dia nak lari tu, nak speed sampai 100 tu, jauh dia. Mau dekat-dekat lebih kurang 10 minit baru dia boleh pergi 100.
Kalau kereta baru sekali tekan, dia naik 100. Jadi boleh faham tak? Dia faham. Awak yang muda-muda cepat faham. Awak muda-muda cepat faham. Yang berumur ni, dia slow lah sikit. Al-maklum. Tapi yang muda juga ingat, satu masa dia juga akan slow. Bukan dia laju sampai ke sudah. Dia juga akan sampai masa dia akan slow down juga. Jadi, ini ayat mutasyabihat. Dan ini kita guna sebagai dalil. Ini disebut dalil yang qat'i. Dalil qat'i ini diguna pakai dalam masalah akidah. Akidah semua diambil dari dalil tadi. Ini Zanniyun ini satu benda yang tak jelas. Tak pakai dalam akidah. Tak pakai dalam akidah. Dalil zanni. Jadi oleh kerana itu, kita ni jangan terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang menyifatkan Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Kerana sekarang kelompok-kelompok Wahabilah, dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kata Tuhan tu duduknya di atas arash, bersela. Besarnya Tuhan macam arash, ngam-ngam, tak besar sangat, tak besar lebih dan tak kecil. Elok saja duduk di atas arash. Oh, pakai balik. Awak ikat balik. Okey. Boleh nampak tak? Boleh nampak. So kita jangan terpengaruh. Kerana orang-orang yang menggambarkan Tuhan dengan rupa makhluk, ini bukan i'tiqad kaum ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad kaum ahli sunnah ini dia. Ni bab yang keempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan itu bersalah-salahan daripada segala yang baru. Jangan disamakan. Ini pegangan kita. Jadi kalau ada ayat-ayat yang kelihatan pada zahirnya itu sama dengan makhluk, maka itu sebenarnya bukan. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita kata yadullah fawqa aydihim. So kita kata, tangan Tuhan ni so super power lah. Sebab dia mengatasi segala tangan-tangan manusia. Jadi ini bahaya. In fact, kita terjemahkan kepada tangan itu sendiri pada saya. Kalau orang tanya pada saya tak setuju. Biarkanlah kalimah itu dengan yadullah. Tak payah diterjemahkan kepada tangan. Kerana bila kita terjemahkan tangan Allah, orang-orang yang imannya belum kukuh ataupun orang yang tidak punya ilmu, dia akan tergambar. Datang dalam benak fikiran, tangan Tuhan. Tangan. Kita ini menggambarkan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita tak boleh gambarkan sesuatu yang tak pernah didengar dan tak pernah dilihat. Kerana bila kita nampak, kita dengar, kita pegang, dia akan save dia punya maklumat dalam ni. Dalam kita punya memory. Dia akan save. So bila diberitahu tangan Tuhan, dia automatically atas ni dia translate. Tangan. Dia akan terbayang. Tangan. Automatically dia terbayang dalam kepala. Tangan. Boleh tak kita gambarkan tangan yang tak ada berupa? Susah kan? Susah. Sebab kita selalu translate sesuatu berdasarkan maklumat yang pernah masuk dalam kepala kita. Contoh. Saya bawa satu perkataan lah. Kita kata Baba Ghanoush misalnya.
Cuba saya nak tanya tuan-tuan, ada tak tergambar dalam kepala tuan-tuan babaghanush tu apa binatang? Ada tergambar tak tuan-tuan? Tak tergambar lah, pasal tuan-tuan tak ada simpan dalam memory. Babaghanush tu apa binatang? Rupa macam mana? Tak tergambar kita dalam kepala kita. Kalau kita cakap 10 kali babaghanush pun, zero. Binatang ke, benda ke, kuih ke, apa. Tak ada. Sebab kita tak simpan. Tetapi kalimah tangan, itu kita sudah tengok. Dan sudah dengar. Dan kita sudah pegang. So kita simpan memory itu dalam kepala kita. Bila disebut tangan Allah, automatically kepala ni terus translate. Oh, tangan. That's so dangerous actually. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Macam sekarang, tuan-tuan, ada rindu dengan syurga? Ada? Tak ada kan? Tak ada. Jangan tuan-tuan, saya pun tak rindu dengan syurga. Kalau ada orang kata, oh saya rindu sekali sama, bohong. Mungkin nak cari 10,000 seorang pun susah. Di zaman ini. Kalau rindu dengan syurga, itu macam zaman sahabat. Dia sanggup mati. Dia sanggup segala-galanya. Betul tak? Tengok sahabat-sahabat. Dia mengejar untuk syahid. Bila dia balik sakit, dia menangis. Kenapa aku tak mati? Itu orang rindu syurga. Rindu yang membuak-buak dalam hati. Kita ni cakap saja rindu. Tapi dalam ni, tak ada pun. Kalau kita rindu dengan syurga, lain. Macam orang rindu dengan power zaman-zaman kita dululah, power kan. Ada orang muda tahu, orang tua dah berlalu kan. Rindu. Dia tengok apa pun semua teringat. Tengok nasi teringat. Tengok apa semua nampak ke sana. Itu baru nampak rindu. So adakah kita ada rindu dengan syurga? No. Kalau disebut dengan syurga, dengan kita, ada tergambar dalam kepala? No, kita tak boleh nak gambar syurga tu bagaimana. Sebab tak pernah kita lihat dengan mata. Itu disebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatara ala apa? Lupa saya. Mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, terlintas dalam hati pun tak. Jadi kalau disebut syurga, kita tak nampak macam mana rupa syurga. Kenapa? Tak pernah kita tengok. Jadi, ini kalimah tangan Allah, muka Allah, ini sepatutnya tak payah diterjemah. Kerana bila kita terjemahkan kalimah-kalimah ini, membawa kepada kepala kita terbayang dengan sesuatu. Dan ini boleh merosakkan. Kalau kita ada ilmu, tak apa. Wajhullah. Orang sebut kata, muka Allah. Kita tahu, muka Allah itu sebenarnya zat Tuhan. Bukan Tuhan tu ada muka bulat begitu. Sebab yang kita faham, bila kata muka, macam mana? Ada muka tu 4 segi. Mana ada muka 4 segi? Atau muka tu besar macam talam je tu? Tak. Kita katakan muka. Muka manusia begini, muka beruk begini, muka itu. Jadi kita berdasarkan apa yang kita simpan dalam kita punya database kepala ni, maka bila sebut muka Allah, tergambar. Seakan-akan Tuhan tu ada muka. Mungkin kita kata kalau Tuhan maha besar, tentu mukanya pun besar. Ini bahaya. Ini bahaya. Sangat berbahaya. Jadi, itu sebablah dalam i'tiqad kaum ahli sunnah wal jamaah, kita wajib beriktikad bahawasanya Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalah-salahan dengan segala yang baru. Tak ada apa juga satu yang sama dengan Tuhan. Jangan digambar-gambar. Lebih-lebih lagi ayat-ayat mutasyabihat ni. Jangan duk kosek lah. Tak payahlah nak tahu ni ayat-ayat mutasyabihat.
Tapi saya pelik. Orang-orang Wahabi dia ribut dengan ayat mutasyabihat ni. Anda pernah dengar tak? Orang-orang Wahabi ribut dengan ayat mutasyabihat ni. Sangat ribut. Dia duk mengajar ke sana kemari. Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Dia ributkan benda-benda yang sepatutnya perkara itu tak payah kita serah pada Tuhan. Habis. Kenapa kita tidak disuruh ribut dengan masalah-masalah yang seumpama ini? Kerana Tuhan dah beritahu, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Patutnya kita tak payah ribut dah benda-benda ni. Kita kalau nak ribut pun di sini, iaitu ribut dengan menyerahkan pengertian ayat itu bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita cari pentakwilan yang kedua, ataupun kefahaman yang kedua, atau pengertian yang kedua yang layak bagi zat Allah SWT. Jadi kalau di sini kita kata bersela kontra dengan yang di sana. Kontra, ya. Ini bersela kontra. Tapi kalau saya katakan kita letak di sini memerintah. Memerintah. Apa macam? Memerintah. Apa macam? Allah memerintah arasy. Ada kontra tak dengan sana? Ada tak? Memerintah kita tak boleh gambarkan dalam bentuk visual. Boleh gambarkan memerintah tu macam mana? Boleh. Oh, memerintah tu lebih kurang lah macam 3 segi lah. No. Oh, memerintah tu lebih kurang macam 100 kilogram lah. No. Tak boleh gambar. Memerintah tu dia apa? Kita kata nama terbitan ke apa? Pekerjaan misalnya, pemerintahan masalah. Kita tak boleh gambarkan macam mana rupa benda tu. So bila kita kata begini, maka dia tak kontra dengan sana. So kalau tak kontra, peganglah yang ini. Bukan pegang yang kontra di sana. Itu yang saya kata, yang pada zahirnya nampak kontra, yang pada hakikatnya tidak kontra. Jadi sebab itulah ulama dalam hal ini dia kata sebenar-benarnya istawa ini, istawa bukan dengan makna bersela, tapi dengan makna memerintah. Dengan makna memerintah. Dan dengan makna memerintah ini dia selari dengan firman Tuhan yang ada dalam ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Boleh faham tak boleh faham? Boleh kan? Boleh nampak ke? Jadi ayat di sini ni sepatutnya tak payahlah ribut-ribut, diam-diam sudahlah. Tak usah ribut-ribut. Kalau nak ribut yang di sana, yang ayat muhkamat. Ayat yang muhkamat dengan makna ayat tu jelas. Jelas dan tidak ada makna yang kedua. Tapi ayat mutasyabihat ini dia tak jelas kerana dia boleh jadi beberapa makna. Kita kata misalan kita datang ayat aqimis salah misalan, dirikan sembahyang. Ada tuan-tuan pening kepala? Dirikan sembahyang tu ada makna yang lain. Oh tak, dirikan sembahyang ni maknanya suruh pergi kenduri makan kenduri misalnya. No. Dirikan sembahyang is very clear. Maknanya sembahyang. Ini ayat muhkamat. Jelas. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bagi kamu bangkai.
Ada ribut-ribut kita, pening kepala. Bangkai. Bangkai itu apa? Mengikut kefahaman kita, ada yang dimaksudkan bangkai itu iaitu binatang yang tidak disembelih secara syarak. Tidak disembelih secara syarak. Bangkai. Habis ikan. Ada sembelih. Bangkai. Bangkai. Itu bangkai yang boleh dimakan. Kita tak kata bangkai. Bangkai ni binatang yang patut disembelih, tak disembelih. Itu jadi bangkai. Habis kalau gitu, harimau kita sembelih bolehlah makan. Ataupun khanzir masalah. Kita sembelih bolehlah makan. No. Binatang itu dah sejak daripada asalnya tak boleh dimakan. Engkau sembelih 10 kali pun dia tak boleh makan. Ikan. Ikan sebab sudah Nabi beritahu. Dia kata, tahur ma'uhu, kata Nabi. Ya? Air laut itu tahur ma'uhu, suci airnya, wa hillu maitatuh, dan halal bangkainya. Artinya ada perlu lagi nak apa? Nak sembelih tak payah. Apa yang ada di laut halal. Tak payah lagi nak sembelih-sembelih. Jadi ini dia tuan-tuan ya. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis ini kena jaga baik-baik. Kena jaga baik-baik. Kerana kita sekarang ni berada pada zaman fitnah yang banyak orang bawa ajaran bertentangan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Boleh faham ke ya? Boleh ya. Baik. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Di sini qiyamuhu ta'ala binafsihi. Binafsihi dengan binafsihi itu samalah. Ya? Binafsihi dihidupkan barisnya. Binafsih kita matikan. Sebab kita nak wakaf, kita nak berhenti, maka kita matikan. Agaknya hari ini ramai orang yang tak tahu kot mengaji hari ini. Rakan-rakan kita ni yang belah situ kan, ramai tak ada ni. Pasal sekarang dibuat sebulan sekali. Tapi tahu ke semua diberitahu minggu yang keberapa? Ada apa dia? Oh, dalam WhatsApp ada? Dalam WhatsApp? Ada? Dalam bot pun ada. Sebab ramai rakan-rakan yang mengaji di sini bukan orang sini. Orang luar. Tapi dia orang tu semua ada ke dalam WhatsApp masjid tu? Itulah masalah dia. Saya rasa kena beritahu dengan kenal macam mana untuk mengatasi masalah ini. Mungkin kena ambil semua nombor-nombor rakan-rakan yang lain yang tak duduk kawasan ni supaya masukkan dia orang dalam grup. Jadi anything kita boleh beritahu dia. Saya telefon kenal tadi, kata kenal mesyuarat pula kat surau. Baik. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Hari ini kita ada bawa berapa kitab ya? Ada 2 kan? Ada satu lagi kitab tak? Ada satu yang Al-Madhab. Ada kan? Tu Al-Madhab. Jadi kita baca sikit Al-Madhab. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Tuhan Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya ialah bahawa Tuhan berdiri sendiri, tidak memerlukan pertolongan orang lain. Mustahil ia memerlukan pertolongan orang lain. Kalau ia memerlukan pertolongan orang lain, maka ia adalah lemah, tidak sempurna dan tidak berhak menjadi Tuhan.
Tuhan Allah kuasa, gagah, tegak berdiri sendiri dan tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Bahawa Allah tidak memerlukan makhluk. Habis dah. Ini qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya. Kalau dikatakan Tuhan itu duduknya di atas arasy, adakah dia bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih? Kita katalah ni arasy. Ni arasy. Kita katalah ni panjang dia sampai ke ujung ni. Oh, tak boleh nak digambarkan. Okey? Dan Tuhan duduk atas arasy. Duduk atas ni. Kata ni arasy, Tuhan duduk atas. Adakah Tuhan itu berdiri ataupun duduk dengan sendirinya? Tidak. Kerana Tuhan bergantung pada arasy untuk duduk. Artinya Tuhan tidak berdiri dengan sendirinya. Not independent lah kita kata. Tuhan not independent. Artinya dia duduk mesti ada tempat. Kalau tak ada tempat dia jatuh ke bawah. Artinya Tuhan not independent. Dan Tuhan tidak dianggap sebagai ghani, yang kaya. Kerana yang kaya itu tidak berhajat kepada sesuatu. Itu baru nama kaya. Tapi jangan digambarkan kayanya Tuhan macam kayanya manusia. Kayanya manusia berhajat kepada yang lain. Betul. Orang kaya berhajat kepada duit. Orang kaya berhajat kepada isteri. Isteri berhajat kepada suami, walaupun isteri itu kaya. Orang kaya di dunia berhajat kepada driver, berhajat kepada tukang masak, tukang kebun. Jadi artinya dia tidak independen. Jadi kaya yang ada pada manusia jangan digambarkan dengan kaya pada Tuhan. Kaya pada Tuhan. Kaya yang sebenar-benar kaya itu Tuhan betul-betul purely independent. Dia tidak berhajat kepada apa-apa. Hatta Tuhan tidak berhajat kepada tempat. Kalau kita katakan Tuhan duduknya bertempat arasy, katalah ni arasy, Tuhan duduk sini, Tuhan masih lagi berhajat kepada sesuatu yang lain. Boleh nampak tak boleh nampak? Macam saya sekarang ni. Sekarang saya berhajat kepada kursi. Kalau tidak saya jatuh ke bawah. Katalah batang kursi ni patah. Saya ke mana? Ke bawah lah, terjelopok lah saya ke bawah. Betul. Ataupun kita kata kita berhajat kepada lantai ni. Betul. Kalau lantai ni orang Kedah kata jerelui. Ada orang Kedah ni? Tak ada no? Tahu tak jerelui? Bahasa kita kata apa? Kalau jerelui tu kita boleh nampak macam mana benda tu turun ke bawah. Apa bahasa kita kata? Tenggelam. Tenggelam. Relus. Mungkinlah. Ke mana kita? Ada kita still dekat sini atau kita ke bawah? Bawah. Jadi artinya kita ni kaya ke kita lemah? Kita lemah. Sebab kita berhajat lagi di sini. Kalau kita duduk di sini, dia jerelih ke bawah pun kita steady lagi duduk di atas, tak ada apa-apa. Boleh senyum lagi. Itu baru mungkin kita boleh kita kaya. Jalan ni patah tu apa kursi ni, tapi saya relax lagi mengajar. Tanpa memerlukan kursi. Itu mungkin juga boleh dikatakan kita kaya. Jadi Tuhan, kalaulah dia berhajat kepada tempat,
Dan tempat itu pula Tuhan yang jadikan. Lemah Tuhan. Lemah. Jadi artinya Tuhan tidak kaya. Dia masih lagi memerlukan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi kalau kita katakan Tuhan bertempat, maka ini sudah menafikan qiyamuhu ta'ala nafsi. Menafikan. Jadi Tuhan tidak berdirilah dengan sendirinya. Artinya adanya Tuhan dengan adanya tempat. Bila tempat tu hilang, maka dengan Tuhan sekali hilang. Katalah satu masa Arash tu runtuh, maka Tuhan akan runtuh sama. Dia jatuhlah ke bawah. Sebab kita kata tempatnya itu, Arash itu tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita mengatakan Tuhan itu berhajat kepada tempat, itu juga menafikan ayat ni, innallaha la ghaniyyun. Dan bahawasanya Allah itu tidak memerlukan makhluk, tidak berhajat kepada makhluk. Jadi kalau Allah masih berhajat kepada makhluk, berhajat kepada tempat, Tuhan lemah. Tuhan bukan dianggap sebagai ghani. Tuhan tidak dianggap sebagai ghani. Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya, bila dia sampai pada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kata Fakhruddin Ar-Razi, kalau dikatakan Arash itu tempat bagi Tuhan duduk, maka di manakah Tuhan duduk sebelum Arash itu ada? Arash itu adakah bersifat qidam? Arash itu bersifat qidam. Tahu qidam? Tiada awal dan tiada akhir. Adakah Arash itu bersifat qidam? Kalau kita katakan Arash itu bersifat qidam, itu sudah sama dengan Tuhan. Itu sudah sama dengan Tuhan. Karena Tuhan bersifat dengan qidam, dan kita katakan Arash itu bersifat dengan qidam, tiada awalnya, itu kita sudah samakan makhluk dengan Tuhan. Sedangkan siapa yang menjadikan Arash? Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Arash itu tidak qidam. Kalau qidam itu tiada awalnya. Jadi kalau Allah yang menjadikan Arash, pasti ada awalnya. Ada awalnya. Jadi kata Ar-Razi, dia kata kalau begitu, sebelum Arash dijadikan, Tuhan tinggal di mana? Kalau kamu katakan Tuhan itu duduknya di atas Arash, jadi Tuhan duduk di mana? Sebelum ada Arash. So Tuhan tak bertempat, habis jatuh tak tahu ke mana. Sebab kita kata Arash itu Tuhan duduk di situ. Artinya bila Arash tak ada, so ke mana Tuhan? Itu argument yang apa? Yang disebutkan oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Untuk menunjukkan bahawasanya Tuhan itu tidak duduk di atas Arash. Dan yang kedua, kalau kita katakan Tuhan itu duduknya di atas Arash, kita sudah melakukan satu apa kita kata ya? Satu kenyataan di mana zat yang qadim duduk di atas zat yang hadis.
Ini arash apa? Hadis ke qadim? Hadis ke qadim? Mana satu? Hadis. Hadis itu apa maknanya? Baharu. Qadim ke hadis? Hadis. Zat Allah SWT qadim. Tiada awal. Bagaimana mungkin duduk di atas zat yang hadis, yang baharu? No. Jadi artinya dengan kata lain, kita sudah menggabungkan antara zat yang qadim dengan zat yang hadis.